Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, kita bertemu lagi sekali untuk majlis ilmu yang terus-terusnya menceritakan perihal yang kita suka setiap hari. Sebagian besar daripada rakyat seluruh dunia sebenarnya, hampir 2 bilion minuman ini disediakan setiap pagi sebenarnya, terutama sekali bagi mereka yang biasa, tapi bagi mereka yang lebih daripada cuma belah pagi saja, mereka sampai ada yang 2 atau 3, ada yang 4 kali pun sehari. Of course ada yang lebih daripada 5. Malam ni saya nak cerita apa yang sesuai, apa yang tak sesuai. Sebab tu topik yang saya bagi pada diri saya ialah siapa yang bengang kalau tak kena kopi. Adakah ini disebabkan oleh ketagihan ataupun apa benda sebenarnya yang ada dalam kopi yang Tuhan jadikan sebagai nombor 2 komoditi yang paling besar di dunia selain daripada minyak. Minyak nombor 1 dalam rangka penjualan keluar masuk komoditi setiap negara, minyak nombor 1. Nombor 2 rupa-rupanya kopi. Kita duk fikir-fikir dengan kopi ni, alah minuman biasa, tetapi jangan main. Dia ada impak kepada ekonomi negara-negara yang sama ada pembekal ataupun pengimport. Baik, Malaysia saya rasa banyak import lah kan. Anda pernah dengar Arabica tu, yang famous tu, hingga 60% daripada jenis yang dipilih oleh rakyat semua pun kata Arabica yang best. Nombor 2 dia panggil Robusta. Walaupun ada 100 lebih lagi jenis-jenis lain, tapi yang terkenal Arabica. Kalau you tengok Arabica ni, malam ni kita cerita pasal manfaat kopi, boleh? Kalau you tengok Arabica, Tuhan jadikan dia lain daripada Robusta tu, sebab satu daripadanya dia yang paling mahal, nombor 2 dia yang paling sedap sebab dia ada sedikit manis-manis. Kalau dibandingkan dengan Robusta, dia lebih kepahitan, kuat sikit, dan dia lebih gelap rupanya. Tapi gelap atau cerah ni bergantung kepada cara kita goreng atau cara kita panaskan, ataupun sangai orang panggil, ataupun dipanggil roasting. Roasting tu menyebabkan sama dia gelap ataupun dia cerah. Tapi buahnya pun design berbeza. Yang ni dia panjang-panjang sedikit, nampak tu, dia panjang ya, dia bujur-bujur. Tapi kalau you ambil Robusta, dia lebih bulat. Dan yang lebih mahal of course lah, apa tu, Arabica kan. Asal-usulnya daripada negara latitude yang bahagian tropika, lebih terkenal di Afrika. Ethiopia, negara-negara yang agak kebelakangan, tapi kopi di sana cukup orang kata apa, first class. Cuba you bayangkan 2 bilion rakyat yang sukakan kopi. Jadi tuan-tuan sekalian, saya bagi sedikit lagi perbezaan. Awal-awal lagi saya bagi tahu bahaya yang 2 tu dahulu, supaya anda lepaskan cerita ni dulu, 2 yang bahaya ni, supaya you tidak nanti menjadi masalah. Nombor 1 ialah bagi mereka yang allergic kepada kopi, tak payah makan lah, ataupun tak payah minum lah kopi ni. Allergi ni macam ni kan, setengah orang, setengah tu dia allergic kepada macam udang. Habis tak payah makan udang lah, nak buat macam mana kan. Tapi percentage orang yang allergic tu cuma segelintir saja. So kalau anda dah tahu anda jenis yang kalau kena kopi sampai berdebar jantung you, ataupun sampai tak boleh tidur, sampai 2 hari 2 malam tak boleh tidur, tak payah. Banyak lagi minuman lain yang you boleh. Berarti you tak boleh kena langsung kafein kan. Dalam kopi ni ada kafein. Robusta lebih tinggi daripada Arabica. Robusta ada 2 kali ganda tingginya kafein, sebab tu dia lebih pahit. Anda kena tahu satu lagi bahaya, itu satu bahaya yang boleh diatasi, tapi ramai yang tak tahu kalau you ambil kopi yang raw, tak yang mentah, itu amat bahaya. Sebab apa? Dia masih ada ada satu bahan dinamakan pektin. Pektin ni asal usulnya adalah untuk pokok kopi ni untuk orang kata apa, menyahkan serangga-serangga, untuk menghindar daripada makhluk-makhluk lain yang menjahanam merosakkan pokok dia orang. Faham? Sebab tu kafein juga sebagai penghindar daripada serangga-serangga ni. Dan Robusta tu dia banyak kafein, jadi pokok dia susah sikit nak rosak. Arabica ni senang rosak sebab dia punya kafein tu rendah. Jadi senang pokok-pokok tu kalau diserang oleh serangga, susah dia nak lawan sebab pektin dia kurang.
Okey, itu dari segi penanaman. Habis cerita. Baik, kita sambung cerita. Setiap kali orang yang pandai goreng tu atau pandai sangai ataupun roasting tu, dia ada lebih kurang 1,500 proses ataupun reaksi chemical yang berlaku di dalam biji kopi tu. Sebenarnya biji, bukan buah ya. Buah tu kat luar, tapi dalam tu biji. Jadi biji tu dia pop macam popcorn tu nanti dia beratus bahkan 1,500 orang kata reaksi chemistry yang memungkinkan kalau you tengok takat kopi je macam mana kafein ni saja boleh saya bagi 10 orang manfaat. Tak boleh lah kan. Mesti dia ada polyphenols lain, dia ada minerals lain, dia ada, kan saya kata tadi, tapi kena digoreng dengan secukupnya, disangai elok-elok. Okey, nombor satu, ni bagus cerita ni. Siapa yang ada diabetes? Angkat tangan. Okey, if you have diabetes, is very good. Okey, sebab terkenal dengan studi yang dibuat di Harvard University pun. Harvard buat studi kalau siapa yang minum lebih daripada 1 cup tapi tidak lebih daripada 4, antara 1, 2, 3, 4 dan minum lebih daripada 4 tahun dia ikut orang-orang ni, dia dapat 11% kurang masalah diabetes mellitus. Maksudnya dia orang punya risiko turun dengan hampir 11% ke bawah. Cun tak? Kalau bandingkan dengan mereka yang tak minum langsung kopi. Oi, kalaulah kita tahu awal dulu saya dah umur 60 baru belajar minum kopi. 60 apa? 66 baru minum kopi gila-gila. Dulu tak mau sangat. Sebagai doktor kan kita kata tak baguslah ini bagi rosak jantung lah. Alamak, kalaulah kita tahu. Ada satu bahan nama cafestol. Tak apa, nama tak ingat tak apa. Tapi saya lepaskan nama-nama ni supaya para saintis yang ada dalam dewan pelajaran kita malam ni pun boleh dengar. Okey, nombor 2, dia mengurangkan masalah Parkinson. Dahsyat tak? Ni kata, orang kata minum kopi jadi kata. Yes, kalau mereka yang allergic, saya kata tadi kan, ada segelintir manusia yang tak boleh kadang-kadang makan kacang goreng, tak boleh. Yang tu jangan kacau. Okay? Ni yang ramai-ramai kita ni, dia tidak membawa kepada masalah yang ketatangan semua tu. Bahkan dia mengurangkan masalah Parkinson. Tahu Parkinson? Okey, nombor 2, dia dari sudut otak ni juga, dia mengurangkan depresi. Oh, kita ingat kopi ni cuma untuk minum biasa-biasa. Patutlah bila orang minum kopi ni dia rasa best je kan. Rupanya mood dia meningkat. Okey. Dan nombor 3, dia kalau kita rajin minum kopi, dia ada fiber. Tahu fiber? Serat. Okey, walaupun nampak macam minuman, tapi yang halus-halus tu tak nampak tu, dia dah ada fiber. Jadi bila ada fiber ni, dia ada satu lagi pula hormon nama gastrin. Gastrin ni pula menyebabkan kita punya digestion jadi lebih baik, pencernaan lebih bagus. Orang kata menyebabkan sembelit lah, menyebabkan diarrhea lah, tetapi sebenarnya dia bagus untuk bakteria pun. Nombor 4, untuk otak kita supaya lebih bertenaga, maksudnya kita lebih bersemangat. Sebab tu bagi mereka yang rasa macam mengantuk je, inilah dia. Okey, antara dia punya syarat, you kena ambil tak lebih daripada 5. Maksudnya kalau lebih daripada 6, dah ada masalah lain. Bawah pada 1 tak ada impact lah sangat. Untuk seharian punya nak jaga, orang kata apa, nak bagi stimulating effect, bagi rangsangan supaya rasa segar. Okey. Dan kat sini juga saya bagi amaran juga bagi mereka yang kalau ada debar-debar jantung yang terlalu tinggi, tak payah sambung minum, please. Acah minum yang ringan-ringan, 2-3 hirup dulu. Biasakan kalau 2-3 minggu masih lagi tak ada masalah, tinggikan lagi, ambil setengah cawan, lepas tu tinggikan 1 cawan, macam tu. Boleh-boleh? Okey, right. Lepas tu sleep pun jaga juga. Kalau tak boleh sangat, 2-3 jam orang kata jangan langsung, atau 4 jam jangan langsung kena kopi. You ambil yang belah pagi je, tak usah tempuh kopi sebelah petang. Itu nasihat saya. Tapi yang boleh minum, you jangan risau. Sebab apa? Untuk nak kurangkan berat badan pun boleh kopi ni, terutama sekali kalau you ambil kopi all lah kan. Sebab dia mengurangkan ghrelin. Ghrelin satu lagi hormon yang bagi lapar je. Jadi dia mengurangkan rasa lapar, baguslah kan. Sebab itulah kalau nombor 6 ni cerita awal-awal dulu,
legenda cerita ni ialah sama ada cerita ni betul tak betul, tapi dah ditulis dalam buku-buku sejarah kopi. Dia kata orang yang mula tengok impact kopi ni pada ribuan tahun dahulu ialah penternak kambing. Seorang tu dia tengok bila kambing dia pergi makan cherry ni, macam buah cherry kan, pokok kopi tu dia ambil, bila dia tengok kambing dia pergi makan koko ni, koko pula kopi ni kan. So bila kopi ni dia makan, dia menari, dia happy sangat, dia macam tergolek-golek, maksudnya over happy lah. Jadi daripada situ ceritanya kopi tu menjadi satu kebanggaan orang-orang sebelah Ethiopia dahulu. Lepas tu dibawa ke Europe, beribu-ribu kedai kopi lepas pada tu. Okey, baik. Gout adalah menjadi kegemaran saya, dan saya tak sangka kopi boleh mengurangkan uric acid dalam badan. Macam dahsyat tak? Sudah, kalau kita tak mau belajar rugi kan. Antara 8% hingga 40% pengurangan uric acid. Kenapa 8-40 ni? Bergantung kepada kualiti you minum, kopi apa you minum, berapa banyak, berapa kali, fresh tak fresh, semua tu ada kaitan. Okey, tak apa. Yang penting kalau siapa yang berminat dengan sukan pun bagus dengan kopi ni. Orang yang sampai sekarang ni Olympic Council sampai blok tak boleh minum lebih daripada 500 mg. Berarti tak boleh atas pada 6-7 cup lah sebelum you pergi nak lari ke, nak buat sesuatu performance dalam padang tu. You tak boleh minum lebih daripada 6 cawan sebelum nak masuk ke padang tu. Okay, alright. Lepas tu liver, yang ni banyak kali saya cerita, dan dulu saya dah pernah buat lecture satu program yang dinamakan liver health, kesihatan hati kita. InsyaAllah boleh dibantu dengan kopi, termasuk cancer of the liver dan cirrhosis. Dua penyakit yang orang kata end stage, yang dah hujung-hujung. Orang tak mau penyakit-penyakit macam ni, maka awal kita ajak dan kita ajar diri kita berdekatan dengan kafein yang ada dalam kopi. Kita tak cerita yang kita berlebihan sampai lebih pada 6-7 cawan saya kata tadi kan. So kalau saya tu 2-3 cawan maksimum lah satu hari. Tapi jangan bawah pada 2, tak ada impact pula nanti. Baik, last sekali ialah bagi mereka yang ada masalah, katakan makan ubat semua tu kan. Kalau you rasa you kena discuss dengan doktor you dulu, sebab you kaki minum kopi banyak sangat ni, boleh tak ada setengah ubat dia ada interaksi sedikit dengan kopi, terutama sekali kalau mereka yang ada GERD. Tak ada gastrik, ada ulcer. Kalau you minum kopi you lebih lega, no problem. Setengah orang dia minum kopi dia rasa lebih macam kot-kot lah, dia rasa sensitif, mungkin you kena kurangkan sedikit. Tapi ini semua bergantung, right? Kalau you rasa macam you kencing lebih sedikit, sebab kopi ada sedikit diuretic, that is very good for your kidney. Alright, so overall yang secara rambangnya kopi ni ada at least 10 ke 11 yang terbaik. Tetapi ramai-ramai tak tahu ini secret dia. Secret dia ialah kopi ni kena ambil fresh. Jadi saya nak tanya you, siapa yang ambil kopi fresh? Fresh ni faham tak? Baru digoreng tak sampai seminggu 2 dah nak kena buat kopi. Mana ada orang buat macam tu kan? Kat kedai tu, kat atas chef tu dah dekat bertahun-tahun kan dia punya tarikh luput dia, betul tak? Jadi saya fikir-fikir, kalau saya nak sambung minum kopi ni, saya dah import daripada Aceh dulu, namanya Gayo Coffee. Sedap bukan main. Tapi kawan-kawan saya yang nak cuba belajar minum, dia kata, "Dok, you cuba buat 3 in 1 lah." Tapi bila saya study 3 in 1, dah nampak teruk sangat, sebab ada susu lah, ada gula lah, ada pengawet lah, perasa lagi pun dia bubuh kat situ. Sebab tu kita ketagih kan. You tahu tak buih-buih kat ujung tu, dia macam MSG of coffee pula. Dia ada penagih dia. Jadi saya fikir-fikir aku nak buat macam mana ni, sementara minum dululah kopi ni. So hari ni saya nak cerita pada you, saya sambilan nak bagi you all minum sekali kopi ni. Kalaupun you nak minum, yang tak suka kopi kau tu, nak bubuh gula dan sebagainya, tak perlu bimbang. Ada cara lain yang kita masukkan. Contoh, saya tak mau creamer yang diperbuat daripada susu. So saya cari apa? Saya cari kelapa. Rupanya kelapa ni
dia punya minyak tu, kalau pandai you olah dia, ada scientific way of doing it, dia akan jadi creamer. Jadi creamer. So coconut creamer ni menggantikan kita punya apa? Kita punya susu. Jadi dia dah jadi MCT oil. Wah, kalau dapat MCT oil campur dengan kopi, itu yang dah nak jadi coffee bomb dah tu kan. Maksudnya nak jadi bulletproof coffee yang orang sebut-sebut tu. Memang power lah. So yes, saya dah masukkan MCT oil melalui lemak tu. Jadi dia dapat MCT, kita juga dapat apa tu, dipanggil lemak dia tu. Kopi ni kalau nak jadi macam 3-in-1, dia kena lemak kan. Tapi lemak yang sihat, bukan lemak yang bersusu. Satu saya dapat idea. Lepas tu idea kedua ialah gula. Saya masuk stevia, try, boleh campur dengan kopi. Setengah orang pun saya dengar kata dia malas nak bawa stevia, dia nak titik semua. Dia kata, "Dok, kau masukkan yang lebih tak rasa gula yang manis sangat." Sebab stevia kan kalau you bos titik 2 pun dah cukup manis. So saya cari yang dipanggil nira hutan. Ada satu bahagian di Indonesia tu, nira, dipanggil nira, macam dia panggil sugar palm tree, macam nira tu keluar, diproses jadi bubuk tu maksudnya powder. Manis itu memang lemak dan tidak ada kalori yang tinggi, low glycemic index pula tu, bagus untuk orang diabetes. Tadi ingat tak saya cerita kopi pun bagus untuk diabetes, jadi kita nak tahankan, tak nak masuk lagi. Dan saya nak bagi bonus sambil saya minum kopi ni. Apa salahnya saya tambah bonus seperti saya suka sangat pada sasia inci oil, tapi tak boleh masuk minyak macam tu dalam kopi kan. Saya masuk apa? Saya masuk dia punya daun. Tapi daun ni bukan masuk macam ni, nak diproseskan, lepas tu dikeringkan, lepas tu bukan ditumbuk jadi serbuk, diproses, dan ada cara kita ekstrak zat dalam daun tu. Rupanya dalam daun tu pun cukup cun kalau dibandingkan dengan biji. Anda pernah tengok kan biji dia? Mana biji dia? Anda semua dah tahu. Bagi budak-budak baru ni tak pernah tengok biji sacha inci oil. Ni biji dia yang diperbuat daripada biji ni lah. Alright. So kita ambil daunnya, kita proses, jadikan kebaikan untuk anti-inflamasi, untuk peredaran darah kan, untuk otak, untuk jantung. Semua orang tahu dia menggantikan minyak ikan, betul? Lepas tu dia ada omega 3, 6, 9 lah, of course. Yang penting sekali lah, dia menurunkan kolesterol, dan juga dia menjaga apa yang dinamakan masalah pembuluh darah tu selalu susah dari sudut pelancaran darah kita. So blood circulation is very important. Sebab tu orang suka minyak ikan daripada budak-budak kecil dulu. Cuma sekarang je kita tak boleh minum minyak ikan kan, disebabkan oleh mercury, lead semua tu. Lepas tu saya fikir lagi, apa lagi yang kalau orang raja-raja dulu, kalau orang besar-besar dulu, kenapa dia ada secret sangat, tak mau tunjuk dia punya makanan, minuman. So yang paling selalu you dengar cerita ialah dinasti-dinasti di China, Korea, Japan. Dia orang memang ada secret dia simpan sendiri, tapi tak adalah sampai sekarang orang tak tahu langsung. Umpamanya yang paling famous ialah Ling Zi sekarang kat China. Memang Ling Zi mungkin saya dah tunjuk berkali-kali, tapi bagi mereka yang baru pertama kali, ini bentuk Ling Zi. Dia keluar daripada dia punya tempat baja, ataupun tempat dia keluar daripada batang tu kan, tempat dia ditanam ataupun diternak semua tu, dia jaga elok, dia keluar macam kipas begitu. Okey, memanjang macam ni. So ni namanya Ling Zi. Now dia dah keras ni macam batu, tapi dalam ni Masya Allah, dia punya orang panggil khasiatnya cukup dahsyat. Tapi yang saya minat antara banyak tu cuma 3-4 je saya pilih. Untuk kanser, saya pilih untuk orang yang ada penyakit kronik, dia bagus untuk penyakit-penyakit kronik, dan dia antibakteria, antivirus, dan yang penting ialah untuk 3 serangkai, diabetes, blood pressure dan kolesterol pun. Dan kita tutup cerita dengan saya punya kegemaran. Kawan saya beli punya mahal betul. Dia tunjuk kat saya, dia suruh saya belajar. Dia kata ni pokok-pokok atau akar-akar ni macam rupa orang pula Tuhan jadikan. Nampak tu? Macam ada kaki, macam ada tangan. Kan? Ni dia. Yang penting ialah akar ni memang terkenal. Red ginseng terutama sekali adalah untuk tenaga. Tak payahlah kita cerita tentang untuk lelaki saja dan sebagainya. Ni orang perempuan pun boleh pakai. Brain untuk otak,
ginseng terkenal untuk lawan penyakit penuaan, anti-aging supaya awet muda, dan last sekali ialah untuk immunity dan lagi sekali lawan kanser. Lepas tu saya masuk pula nak bagi sedap lagi, sebab saya nak ramai cuba kopi sebenarnya. Okey, tapi kopi kalau campur dengan dark chocolate, cun gila rasa dia. So sebab tu nak buat ni, saya bayangkan diri saya kalau saya nak pergi persembahkan kepada orang-orang ternama ataupun besar-besar, dia nak minum tak? Kalau kita orang biasa pun boleh minum kopi, tak mestinya orang besar aja. Tapi orang besar ni kalau dia berkira sangat, boleh tak dia rasa kita punya, dia mau tak minum. Jadi kita tak kisah, kau nak tak nak, sekarang kita dah ada satu yang saya dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, boleh? Kan saya janji nak lancarkan malam ni. Simple je, kita tak payah nak pergi hotel besar-besar semua. Kita orang kata apa, jangan membazir duit. Ni simple je. Ready? Okey, ni bagi mereka yang dah tunggu, dah lama, sebagian daripada dah tunggu berbulan-bulan pun. Okey, saya persembahkan dengan izin Allah. Okey, insyaAllah kita akan rasa the best yang kita boleh sampaikan kepada orang-orang yang rasa dia know everything about coffee. This is the best so far. Ready? Bismillahirrahmanirrahim. Itu dia. Namanya D&D Royal Coffee. Okey, dan dah tahu kenapa saya sebut nama Royal kan. Berarti kalau raja-raja nak minum pun kita boleh bagi, kita tak segan. Kita sendiri boleh minum hari-hari, no problem. Okey, so sila kalau siapa nak tanya apa-apa, dia dalam kotak tadi tu ada 15 sachet. Kalau dibuka lebih kurang macam ni bentuk dia. Saya tak sempat lagi nak print sachet dalam ni pun, masih lagi gold foil. Kita dah hantar untuk print. Gambar ni pun macam gambar ni lah nanti. Okey, gambar apa? Royal Coffee D&D. Okey, yang penting ada 20 gram dalam ni. Bila dah masuk nanti, saya dah minum setengah tadi. Ni dia. Okey, so you kacau, dah sejuk ni. Tadi sedap lah. Dia kalau tengah panas ni. Okey, you minum. Okey, malam ni kita banyak selawat sikit. Okey, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab apa ni, musim ataupun bulan Maulud Nabi ni. Okey, yang penting alhamdulillah kita mengharapkan dapat berkat. Allah memberi kita satu lagi rezeki. Idea ni saya sendiri yang orang kata apa, bukanlah shock sendiri, tapi kita buat study yang mana yang terbaik. Can you imagine, kita ada the best of coffee, the best of dark chocolate, lepas tu ada sacha inci, ada lingzi, ada ginseng lagi. Masya Allah. Okey, so saya nak baca kod ada warga emas boleh minum tak? Memang boleh sangat-sangat. Saya buat khas ni tidak akan you rasa pahit sangat ataupun manis sangat. Dia tak ada macam you pergi kat pasar sana, kalau 3-in-1 tu you rasa dengan ni, insyaAllah berbeza. Orang pregnant boleh, tak ada salah. Yang saya kata yang tak boleh tadi cuma 2 saja orang tu. Orang yang allergic, yang you tahu sendiri tak boleh minum kopi itu. Dan nombor 2 saya kata apa tadi, kalau you masalah tidur, itu je kan. Kalau lain pada tu semua boleh. Ingat, saya bekas pesakit kanser, so saya lebih berhati-hati. Betul? Okey, soalan berapa? Saya kira dalam 2 kotak ni RM120. Satu lebih kurang RM68. Tak salah saya lah. Okey, anak-anak kecil boleh, tak ada masalah. There's nothing that yang ada dalam ni yang merisaukan you. Ingat, saya buat ni untuk saya dulu. Saya dah kaki minum kopi sekarang, dan saya nak buat 3-in-1 punya konsep, tetapi bukan berbentuk gula susu yang biasa, bahkan 3 extra bonus saya masukkan dalam ni. Itu yang dipanggil Royal. Okey, siapa lagi? Order dekat mana? Order dekat dropshipper kita boleh yang ada kat situ, ataupun admin saya. Kemungkinan malam ni dah keluar kat Shopee pun, InsyaAllah. Dia tidak ada halangan untuk penyakit apa-apa. Kalaupun you tengah ambil warfarin dan sebagainya pun no problem, sebab caffeine kita dalam ni paling rendah. Dia tidak mengganggu sangat, insyaAllah. Bukan macam kopi Okau yang selalu saya minum tu. Okey, yang ada anxiety boleh sangat-sangat, yes. Tetapi kalau anxiety you tu jenis yang kena makan ubat, jangan berhenti makan ubat. Saya tak recommend you ni sebagai ubat, no. Okey, apa lagi?
Okey, boleh tak you minum dalam bentuk ais? Maksudnya buat ais, apa orang panggil? Ais, macam ais latte tu kan. Okey, jangan nak tambah susu, gula apa-apa lagi. Dah cukup dah. Tetapi kalau you masih lagi nak bubuk air banyak, you nak tambah sikit tu, saya tak galakkan pun you tambah gula dengan susu kan, not good. Okey, right. Sembelit boleh, yes. Boleh sangat-sangat, yes. Jangan risau. Okey, saya tahu you all takut kopi menyebabkan sembelit. No problem. Okey, dah. Kalau makan ubat, doktor mesti jarakkan 2 jam ke tak perlu. Sebab kopi kita tak heavy. Kalau kopi yang heavy tu kadang-kadang dia kena jarakkan sikit. Tak payah. Okey, anggapkan ni sebagai minuman santai, relax, tapi mendapat manfaat. Linzi, ginseng, sacha inchi oil. Masya Allah, kan saya kata tadi MCT oil kan ada dalam ni kan, kita pakai coconut punya creamer tu. Saya memang dah 2-3 bulan dah saya duk minum ni. Okay, sebab saya dapat nak sampel, nak rasa dia berpuluh-puluh kali kita rasa kan, tu tak, baru boleh bagi kat you all. Lepas makan ubat tak payah jarakkan, no need, tak payah jarakkan. Okay, sebab ubat tu lebih kuat daripada kopi kita ni kan. Right, cukup dulu pada malam ini. Kalau apa-apa nanti you DM saya kat bawah tu, saya akan tolong jawabkan, ataupun staff saya akan tolong bantu memberi terbaik mungkin. Kalau ada komplain apa-apa, you beritahu kat saya, boleh? Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa cuba D&D Royal Coffee. Bye, jumpa lagi.